Minggu ini, kalender jenayah dimulakan dengan laporan mengenai kegiatan 40,000 samseng atau ahli kongsi gelap yang masih berleluasa di seluruh negara. Polis sedang giat memburu mereka bagi membantras aktiviti jenayah seperti gangsterisme dan peras ugut. Polis memburu lebih 40,000 samseng di seluruh negara yang menganggotai 72 pertubuhan haram yang dipercayai menjalankan pelbagai jenayah samun, bunuh dan sedikit pengedaran dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata sebahagian individu yang dipercayai menjadi anggota kumpulan seperti Geng 36, 21 dan 04 sudah berjaya ditahan dengan pelbagai senjata api turut dirampas. Katanya polis akan mempertingkatkan operasi memburu saki-baki ahli kumpulan serta geng ini bagi membantras jenayah gangsterisme, kongsi gelap dan sebagainya. Beliau berkata 49 daripada 72 kumpulan itu sudah diwartakan sebagai pertubuhan haram oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, manakala 23 lagi dalam proses untuk digazetkan sebagai tidak sah. Dua lelaki berusia lingkungan 20 dan 30-an ditahan bersama dadah seberat 2 kg dalam kejadian di Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian jam 10.45 malam itu, kedua-dua suspek ditahan selepas kereta dinaiki mereka terbabas ketika dikejar polis. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Mio Faridala Trash Wahid mengesahkan perkara itu dan pihaknya merampas dadah dianggarkan bernilai RM8,000 yang dibungkus menggunakan kertas hadiah. Salah seorang suspek mempunyai 5 rekod jenayah membabitkan dadah. Kedua-dua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk siasatan lanjut. 4 premis di Georgetown, Pulau Pinang yang menjalankan kegiatan perjudian berkomputer secara haram dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik. Operasi bermula jam 10 pagi itu membabitkan sepasukan anggota polis dari bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap di 7 IPD Daerah Timur Laut dan Tenaga Nasional Berhad TNB. Ketua Polis Daerah ACP Mio Faridal Trash Wahid berkata dalam operasi itu polis dan TNB bertindak mengikut Seksyen 21 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 selepas mendapat permohonan daripada mahkamah. Tindakan memotong bekalan elektrik itu dibuat selepas operasi dan rampasan yang dilakukan polis terhadap 19 premis yang menjalankan kegiatan perjudian komputer secara haram sejak Jun lalu. Di Kelantan, 5 wanita Indonesia dipercayai pendatang asing tanpa izin ditemui kelaparan dan ketakutan dipercayai dikurung sejak 2 bulan lalu di sebuah flat di Jalan Perkeliling, Kota Baru. Mereka ditemui penguatkuasa Jabatan Immigration yang menjalankan operasi Ops Bersepadu 6P sekitar bandar berkenaan. Seramai 33 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Ops Bersepadu 6P dijalankan Jabatan Immigration Kelantan sekitar Kota Baru kira-kira jam 2 pagi. Mereka yang ditahan termasuk 3 kanak-kanak warga Myanmar dan 5 wanita warga Indonesia yang dikurung dalam sebuah rumah pangsa di Jalan Perkeliling. Timbalan Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan itu, Hamid Abdul Rahman berkata semua wanita terbabit dipercayai sudah dikurung selama 2 bulan. Katanya mereka menerima maklumat orang awam mengatakan rumah berkenaan menjadi tempat penyimpanan warga asing dipercayai mangsa pemerdagangan orang. Berdasarkan soal siasat ke atas mangsa yang berusia 32 hingga 44 tahun, mereka mendakwa sudah dikurung sejak 2 bulan lalu dan dipercayai diuruskan orang tengah. Hamid berkata ketika ditahan, semua warga asing terbabit tiada dokumen pengenalan diri. Tindakan 20 pendatang asing tanpa izin parti yang sanggup menyorok di dalam saluran udara penghawa dingin di sebuah bangunan 7 tingkat yang sedang dalam pembinaan tidak berhasil selepas mereka dicekup dalam serbuan di tapak pembinaan di Pangkalan Asam, Kangar, Perlis. Dalam operasi kira-kira jam 10.30 pagi itu, parti terbabit antara 86 warga asing termasuk seorang kanak-kanak perempuan 3 tahun membabitkan warga Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Indonesia dan Nepal ditahan dalam operasi berkenaan. Timbalan Pengarah Immigration Perlis Zulhelmi Zulkifli berkata kesemua parti terbabit ditahan kerana tidak memiliki dokumen yang sah dan memasuki negara ini secara haram. Bagaimanapun, kontraktor atau penyelia pekerja di tapak pembinaan itu tidak dapat dikesan dipercayai melarikan diri. Kesemua yang ditahan direman di Pejabat Immigration selama 14 hari. Sementara itu, di Shah Alam, Selangor, seorang lagi pegawai kanan Jabatan Kastam didakwa di Mahkamah Session atas 7 tuduhan menerima rasuah berjumlah lebih RM600,000.
Seorang penolong penguasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia KDRM Kanan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah atas tuduhan menerima suapan lebih RM1.5 juta. Tertuduh Harun Baba, 57 tahun, didakwa menerima suapan berjumlah antara RM49,000 hingga lebih RM162,000 antara April 2011 hingga Ogos lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di dua lokasi berasingan di Seksyen 52 Petaling Jaya dan Jabatan KDRM Cawangan Zon Bebas Pelabuhan Klang Barat. Seorang penyelia sebuah hypermarket dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan penyelewengan wang syarikat bernilai lebih RM2 juta. Tertuduh K. Jaya Balan, 46 tahun, didakwa melakukan penyelewengan dengan menjual barangan milik Maidin Mohammed Holdings Berhad Maidin, Cawangan Manjoy pada Februari hingga 5 Julai lalu. Jaya Balan didakwa mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum sehingga 14 tahun dan dengan sebatan serta boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Seorang pemandu juntolak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alor-Star atas tuduhan rasuah menawarkan suapan sebanyak RM3,000 kepada seorang anggota polis selepas disyaki memiliki kereta curi tahun lalu. Tertuduh Tan Hui Sim, 44 tahun, berasal dari Simpang 4 Kedah, membuat pengakuan berkenaan selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azhar Mokhtar. Mengikut pertuduhan, Hui Sim didakwa secara rasuah menawarkan suapan wang tunai kepada anggota Balai Polis Kota Sarang Semut Korporal Harun Husin di tandas stesen minyak Shell kira-kira jam 9.30 pagi 25 November tahun lalu. Hui Sim berbuat demikian sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan ke atas dirinya kerana disyaki melakukan kesalahan memiliki kereta curi. Sekian dulu paparan kalender jenayah minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan mengikuti laman Twitter serta Facebook Harian Metro untuk berita-berita terkini. Sebelum berpisah, saksikan visual insiden mangsa bayi yang diserang biawak kelaparan di Pulau Tioman. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan bayi perempuan berusia 8 bulan Nur Hidayah Abdul Rahman yang cedera diserang biawak di rumahnya di Pulau Tioman dilaporkan stabil selepas menjalani pembedahan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Perkara itu dimaklumkan bapa mangsa Abdul Rahman Ismail, 38 tahun, selepas anaknya selamat menjalani pembedahan jam 7.30 malam. Mangsa kini sudah diberikan rawatan dan antibiotik bagi memastikan bebas daripada sebarang jangkitan kuman. Dalam perkembangan lain, Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor Bahru akan memberikan sesi kaunseling kepada ibu bapa Nur Hidayah yang dikesan masih trauma dengan insiden yang menimpa anaknya itu.